Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kerana anda sudi bersama saya dalam rancangan Sembang Santai. Dan alhamdulillah kita didatangi oleh seorang tetamu yang sangat hebat, iaitu rakan saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Auza'i bin Muhammad Arsyad. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi, tidaklah sangat hebat biasa Ustaz. Terima kasih datang ke rancangan kita pada hari ini. Sihat Ustaz? Alhamdulillah seadanya. Okeylah Ustaz, hari ini kita nak sembang pasal orang-orang muda juga macam biasa. Apa tajuknya hari ini Ustaz? Tajuk kita hari ini insya-Allah orang muda zaman Nabi. Ya, orang muda zaman Nabi. So mungkin anda masih lagi muda ataupun pernah jadi muda. Ya, pernah muda. Okey, jadi kita nak cerita sikit tentang sahabat-sahabat Nabi yang menjadi orang kuat kepada Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam sendiri. Saya. Okey Ustaz, jadi kita mulakan dengan sikit kisah tentang seorang sahabat Nabi yang paling mulia, yang mana dia kanak-kanak lagi dah memeluk agama Islam, iaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Karamallahu al-wajh. Allah Akbar, hebat ya. Jadi Ustaz boleh tak Ustaz ceritakan sikit keberanian Sayyidina Ali yang masih lagi muda remaja menggantikan tempat Rasulullah di pembaringan di dalam peristiwa hijrah itu sendiri. Terima kasih Ustaz Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tahu tak apa maksud karamallahu wajhah? Maksud dia tu yang dimuliakan wajah. Subhanallah. Subhanallah, satu Gelaran yang sangat istimewa diberikan kepada Sayyidina Ali. Ya, betul. Rupanya bukan sahaja wajahnya yang zahir ni tampak hebat, semangat, handsome, kuat, bahkan keberanian dia, roh dia tu hebat sehingga sanggup menantikan Rasulullah di tempat baring Rasulullah, di tempat tidur Rasulullah, dengan mempunyai risiko yang besar, iaitu kemungkinan dibunuh pada malam itu kerana kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah, kan Ustaz kan? Ya, betul. Dan sudah mencerobong Rasulullah, nak tetap gaya, nak tetap je tengok bujur tak nampak Sayyidina Ali. Kalau tidak dah dihancurkan pedang. Habis. Masya-Allah. Jadi Ustaz, cuba ceritakan sikit kaitan apa yang Ustaz ada nak cerita kaitan dengan Allah dan sebagainya. Jadi Ustaz Ali, kenapakah sahabat-sahabat ini penting dan juga hebat di sisi Rasulullah SAW? Ya, bukan saja Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tetapi juga ketika peristiwa itu ada juga figure-figure ataupun tokoh-tokoh lain ataupun pemuda-pemuda yang lain seperti kita juga. Tangan ada dikurniakan oleh Allah dua, bukannya tiga, bukan lebih. Kaki dua juga, mata dua, telinga dua, sama seperti kita, sama seperti anda semua, tapi hebat. Antaranya ialah seperti Abdullah bin Abu Bakar, Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memang kita kenal, tapi anak dia dah kenal ke belum? Anak dia nama Abdullah bin Abu Bakar. Saya rasa Ustaz Ali lebih cerita banyak. Kan saya juga nak cerita. Saya cerita kan. Okeylah, saya cerita. Di antara jasa-jasa yang besar yang diberikan oleh Abdullah bin Abu Bakar ini ketika peristiwa hijrah itu, ialah di antaranya, walaupun Abdullah bin Abu Bakar ini masih kanak-kanak, tetapi mempunyai peranan yang besar. Di antaranya ialah Abdullah bin Abu Bakar membawa kambing-kambing menuju ke Gua Thur untuk memadamkan tapak kaki. Sebab ketika itu, sebagaimana kita baca kitab-kitab sirah, memang Abu Jahal, Abu Lahab menjalankan operasi besar-besaran untuk menangkap, bahkan membunuh baginda Nabi kita. Ya, bahkan diberikan ganjaran. Siapa yang dapat menangkap itu? Jadi kalau tidak kerana peranan kecil oleh Abdullah bin Abu Bakar ini, ya, maka entah Islam tidak tersebar di tanah air kita sekarang. Entah, ya, mungkin peranan kecil, bawa kambing tutup tapak kaki Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu unik tapak tu menggunakan kambing. Ya, bahkan bukan itu saja. Ya, oleh kerana Abdullah bin Abu Bakar ini masih lagi remaja, masih lagi kecil, dia juga bertindak sebagai bagi apa tahu Ustaz Lim, pasang telinga, mendengar kabar-kabar berita
orang kafir Quraisy nak buat apa? Macam mana dia buat tu? Jadi dia soalan yang baik. Ya. Dia bawa kambing juga. Dia buat kambing Dia juga. bawa kambing, kemudian dia buat-buatlah bagi makan kambing dekat tempat meeting orang kafir Quraisy. Oleh kerana dia ni kanak-kanak, orang tak suspek kan apa budak ni buat. Ingat mengintip aku, Okey. tak ada suspek. Jadi dia mendengar kafir Quraisy pergi ke mana. Dan satu lagi yang saya nak cerita berkenaan dengan kisah ini ialah selain pada Abdullah bin Abu Bakar ialah Asma. Jadi Asma binti Abu Bakar. Abdullah tadi bagi tahu kepada kakaknya iaitu Asma ya, tentang berita-berita yang dia dengar daripada kafir Quraisy nak buat apa, nak laluan mana. Sebab hijrah baginda dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tidak melalui laluan biasa, terpaksa divert melalui jalan yang lain daripada yang Mencong sikit lah. Mencong sikit. Dek kerana khabar-khabar yang diberikan oleh Abdullah tadi. Jadi peranan Asma tadi, Asma pun peranan besar. Di antaranya ialah ketika mana digusur, Asma memberikan, dialah yang membawa makanan untuk bapa Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW setiap hari, bukan sehari dalam gusur, bukan 2 hari, tetapi lama 3 hari dalam gusur. Berulang-alik memberikan makanan. Ulang-alik. Saya dah tengok Ustaz, gusur tu tingginya 480 meter. Masya Allah. Tingginya 480 meter Ya, dari aras laut. Ya. Jadi maknanya memang tinggi nak naik tu, mungkin tinggi. Saya naik Gua Hira tu 280 meter. Pancit naik atas. Pancit. Kita lelaki, dia perempuan. Masya-Allah. Kita depam lah. So maknanya cerita ni 3 orang sahabat Nabi ni yang kecil-kecil lagi ni. Sayyidina Ali kecil lagi. Peranan dia besar. Kita apa Abdullah bin Abu Bakar dan juga Asma binti Abu Bakar. Ya. Baik Ustaz, Asma binti Abu Bakar tu ada kisah apa? Gelaran ni sebagai Ya. apa nama? Zatun. Ya. Apa Ustaz? Jadi apa Asma ni sehingga dia diberikan gelaran Ya. oleh Allah sebenarnya. Gelaran ini tapi melalui lidah Nabi Muhammad. Nabi Ya. Muhammad gelarkan kepada Asma Zati Nitaqain. Nitaqain. Jadi maksud dia yang memiliki 2 tali pinggang. Nak tahu kisah dia Ustaz? Ustaz dah tahu dah. Saya rasa mungkin Ustaz Azai boleh ceritakan, tapi bukan sekarang. Kita lihat seketika selepas ni. Jangan ke mana-mana. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Sembang Santai, dan saya Halim Hafiz bersama dengan tetamu saya Ustaz Auza'i bin Muhammad Arsyad. Terima kasih Ustaz kerana masih lagi bersama dengan kami. Dan kita tadi dah sembang pasal Zatin Nitaqain, gelaran yang telah dijolokkan oleh Nabi sendiri kepada Asma binti Abu Bakar. Ya. Cuba Ustaz uraikan sikit cerita tu. Gelaran ini bukan saja digelarkan di dunia, tetapi gelaran ini membawa kepada di akhirat nanti. Masya Allah. Di mana Zati Nitaqain ini bermaksud yang memiliki 2 tali pinggang. Okay. Kalau nak kenal dengan Asma ini di akhirat nanti, Masya Allah. Asma ada memakai tali pinggang yang special diberikan oleh Allah yang tidak ada pada semua orang yang lain. Allah. Jadi kisah dia itu
Asma binti Abu Bakar ini pengorbanan dia sangat besar. Ketika mana peristiwa hijrah, Asma lah yang membuat makanan-makanan dan buatkan persiapan bekalan-bekalan untuk berhijrah. Asma menyediakan makanan dan sebagainya untuk hijrah. Lalu ketika mana ingin diberikan kepada baginda dan bapanya Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba tidak ada benda untuk diikatkan. Jadi Asma telah menggunakan pakaiannya sendiri, telah menggunakan tali pinggangnya sendiri, lalu dikerat menjadi dua, lalu diikat bungkusan makanan, bungkusan bekalan itu, satu diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, dan yang kedua diberikan kepada bapanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya. Jadi Maknanya sanggup walaupun dia dah bukanlah orang kaya, baju tak banyak, baju yang ada tu, baju yang ada pula, itulah yang itulah yang dikorbankan. korbankan Sehingga peristiwa itu membawa rasa hiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggelarkan zat yang ditaqain dan membawa kepada tali pinggang istimewa diberikan kepada. Saya rasa kalaulah Asma binti Abu Bakar tidak mempunyai cinta yang tinggi pada Rasulullah, saya ingat tak mungkin dia akan sanggup berkorban sampai begitu sekali. Dengan naik bukit tu, pulang tiap-tiap hari buatkan makanan, hantar pula. Dan dalam keadaan masa tu mungkin dikejar oleh pihak musuh dan sebagainya, betul tak? Jadi satu pengorbanan yang sangat hebat lah. Pengorbanan sangat hebat, maharnya adalah nyawa mesti. Masya Allah. Bahkan juga Asma, betul kata Ustaz Ali tadi, adalah merupakan keluarga yang miskin, bukan keluarga yang berada. Sehinggalah adalah sedikit yang menjadi simpanan kepada Asma. Itu pun juga diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Rasulullah, sehingga atuknya yang bernama Abu Quhafah, iaitu bapa kepada Sayyidina Abu Bakar yang buta, bertanya kepada Asma, wahai Asma, apa lagi yang tinggal untuk kita? Asma dengan tangisan air mata ingin jaga hati atuknya yang tua lagi usul, ambil seketul batu masukkan ke dalam kantung, lalu dengan buta tua Abu Quhafah angkat, rasalah tenang sikit, boleh tidur, masih ada bekalan lagi. Diingatkan benda tu emas. Rupa-rupanya batu. Ya. Masya Allah. Macam saya mengorbankan semua yang ada untuk perjuangan Islam. Kalau kita, berapa? 5%? 10%? Ibadah. Orang dah tengah makan yang sedap-sedap pun orang tak derma RM1. Kadang-kadang ada yang tak bagi langsung. Allah. Itulah kehebatan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat korbanan dia hebat, kita yang mencapai nikmat. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz satu nama yang sangat glamour iaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Saya dengar cerita dia umur muda lagi telah menjadi panglima tentera. Saya itu pun kisah remaja juga. Sebenarnya Ustaz Halim pun dah tahu, tapi saja. Ustaz Halim nak cerita ke saya? Tahu sikit je. Mungkin Ustaz Halim boleh tahu. Saya juga kena cerita. Saya tahu tapi Ustaz Zaid lebih tahu. Saya tahulah ya tentang satu figur, tokoh yang bernama Usamah bin Zaid ini. Umurnya 15 tahun sudah jadi ketua terus angkatan tentera. Subhanallah. 15 tahun? 15 tahun. Kita budak 15 tahun ambil PMR Yes. Jadi soalan yang lebih penting ialah dalam minda kita ialah macam mana 15 tahun Rasulullah ni? Rasulullah sendiri yang lantik ya. Maknanya itu pilihan daripada Allah. Pilihan daripada Allah lah tu. Yes. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Namun begitu dia punya ciri yang ada pada Usamah bin Zaid ialah ada gelaran juga. Iaitu Usamah bin Zaid ini digelar sebagai Aqra'us Sahabah. Aqra'us Sahabah. Maknanya dia yang tekun dalam hal ihwal Al-Quran, menguasai Al-Quran. Itu ismu tafdil Ustaz, maknanya yang paling lah. Yang paling tekun. Betul. Subhanallah. Jadi ciri inilah yang membuat Rasulullah memilih Usamah bin Zaid untuk menjadi ketua terus angkatan perang. Al-Quran menjadi contoh. Al-Quran menjadi mi'yar ataupun sebagai kayu ukur, benchmark kepada kepimpinan pada zaman Rasulullah. Jadi macam mana kita punya Al-Quran, mudah-mudi kita Ustaz Halim Al-Quran sekarang ni ada masyarakat, budak-budak kita sekarang obses tak dengan Al-Quran. Yelah, walaupun sekarang ni Al-Quran mudah untuk kita dapati sekarang, teknik-teknik macam-macam nak belajar Al-Quran. Sekarang ni Quran senang, Android je, Android atau iPhone ada application kan tentang Al-Quran. Tapi itulah
penghayatan dia sendiri. Dia selesa buka Facebook dan Twitter. Allah. Berbanding untuk membuka bulan Android tu sendiri. Ustaz, mungkin saya nak kongsikan sikit Ustaz pasal cerita tentang pengorbanan ni, iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ni juga merupakan seorang, dia anak kepada Sulaim, kalau tak silap saya nama mak dia, dan seorang perempuan ibu tunggal yang miskin kan masa tu. Jadi masa tu ketika Rasulullah mula-mula sampai Madinah je, ibu Anas bin Malik ni antara orang, dia merupakan perempuan pertama penduduk Madinah yang memeluk agama Islam, ataupun antara yang pertama. Kemudian masa tu ramai yang datang situ dan menghadiahkan sesuatu pada Rasulullah untuk mendapatkan keberkatan. Ada yang bagilah benda kecil, benda besar sebagainya. Jadi mak kepada Anas bin Malik ni tak tahu nak bagi apa Ustaz. Tak ada harta, dia orang miskin, tak ada apa dia nak bagi pada Rasulullah. Cuma dia kata, aku ada satu anak aku, anak tunggal, iaitu nama dia Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, ambillah Anas bin Malik sebagai hadiah kepada Rasulullah. Suruhlah dia buat apa. Jadi Anas bin Malik masa ni umur 10 tahun diriwayatkan. Ada riwayat kata lagi lebih muda lagi. Jadi Anas bin Malik ni pun menemani Rasulullah kemana Rasulullah pergi. Dia dah tukang angkat beg Rasulullah, tukang lipat kain Rasulullah, tukang jahit, tukang bawa kasut Rasulullah. Bila Rasulullah mandi, dia yang bawakan tuala dan sebagainya, mendampingi Rasulullah di mana saja Rasulullah berada. 10 tahun 10 tahun dia bersama Rasulullah. Jadi umur dari 10 tahun sampai umur meningkat 20 tahun, dia sentiasa berada bersama sisi Rasulullah SAW. Jadi saya ingat lagi gelaran yang Rasulullah panggil pada Anas bin Malik ialah Unais. Dan satu kenangan yang bila Anas bin Malik selalu ceritakan pada sahabat-sahabat yang lain setelah kewafatan Rasulullah, dia kata, Rasulullah tak panggil aku Anas, Rasulullah panggil aku Unais. Maknanya si kecil Anas yang kecil ini. Manja, nama manja kan. Jadi Unais, lepas tu bila kalau kadang-kadang Anas ni dia main-main dengan kawan-kawan dia kan, dia kecil lagi kan. Rasulullah ada suruh dia buat sesuatu, dia terlupa. Kemudian Rasulullah tak kata, kau dah buat ke belum? Tak. Rasulullah cuma tanya, Unais, lupa ke? Ataupun Rasulullah tanya, Unais, dah buat ke belum? Rasulullah tak marah pun. Rasulullah tak pernah kata, kenapa tak buat? Kenapa lupa? Rasulullah sangat memanjakan Anas bin Malik sendiri. Masya-Allah. Jadi itu itulah nama anak saya, Anas bin. Oh, ya ke? Anas bin Ausar. Subhanallah. Okey, jangan ke mana-mana. Banyak lagi cerita yang kita nak sembangkan sebentar lagi. Kita akan sambung lagi selepas ni bersama kami dalam Sembang Santai. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Sembang Santai. Bersama saya Halim Hafiz dan juga tetamu undangan saya Ahmad Auzani Muhammad Rashad. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita. Apa perbincangan kita hari ini Ustaz? Geng muda zaman Nabi. Okey, so kita dah berada di pusingan yang ketiga sekarang ni. Mungkin Ustaz saya nak kongsikan sikit Ustaz cerita seberingkas tentang Mus'ab bin Umair. Yang mana Mus'ab bin Umair ni merupakan seorang lelaki remaja yang sangat handsome dan digilai oleh ramai gadis-gadis remaja. Handsome macam Ustaz ke? Taklah, dia lagi handsome lah. Saya tak handsome langsung kan. Jauh banding kan. Jadi Mus'ab bin Umair ni sampaikan sahabat Nabi, sampai Rasulullah sendiri pernah bersabda, tidak pernah aku lihat seorang remaja yang lebih mewah berbanding Mus'ab bin Umair itu sendiri. So dia anak orang kaya yang hebat. Akhirnya apabila beliau memeluk agama Islam, melihat keindahan Islam, Mus'ab bin Umair telah dikurung oleh mak dia sendiri
Sampai mak dia buat perintah kurung. Mak dia kata, mak dia mogok lapar. Kalau kau Mus'ab tak nak masuk kepada tak nak keluar daripada agama Islam semula, maka mak tak nak makan. Tapi Mus'ab bin Umair terus cekal hatinya. Kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair keluar dari rumah dan berjumpa dengan Rasulullah dan terus menjalankan tugasnya sebagai seorang sahabat muda. Yang menariknya, Ustaz, saya ingat lagi peristiwa yang mana satu hari Mus'ab bin Umair ni dia telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke Madinah untuk berdakwah dengan orang-orang penduduk Arab di sana. Dan mereka ni murid agama Islam kerana ketampanan Mus'ab bin Umair ni sendiri. Semata-mata kerana ketampanan. Mula-mula tu lah. Jadi sebab orang ni handsome, cantik. Kemudian kalau dia botakkan rambut dia pun handsome juga, dan ramai orang lain akan botak juga sebab nak ikut trend. Macam mana apa yang Mus'ab buat. Dan akhirnya dia telah memeluk agama, dia telah berjaya mendakwahkan Islam itu sendiri di kalangan penduduk Madinah. Dia ramai memeluk agama Islam dan akhirnya riwayat dia mati ketika perang, bukan mati tapi syahid di dalam peperangan Uhud, yang mana orang ingatkan dia itu Rasulullah, tapi sebenarnya dia adalah Mus'ab sebab orang yang sangat handsome, tampan macam Rasulullah juga. Itulah antara pengorbanan sahabat-sahabat muda. Banyak lagi kalau kita nak kongsikan. Kita boleh juga cerita tentang Khalid Walid, Amr bin As. Muda remaja telah menjadi panglima perang juga dalam peperangan membuka Mesir. Membuka Mesir dan seluruh Afrika, Ustaz. Semua Afrika, maknanya orang Afrika masuk Islam semua dia dapat pahala. Orang yang sangat muda, sahabat Nabi. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit kisah di kalangan wanita pula. Mungkin Sri Kandi, mungkin di kalangan penonton ada juga yang mereka ni orang perempuan kan. Takkan sahabat lelaki je, sahabat mana sahabat perempuan. Jadi Ustaz boleh cerita sikit, Ustaz? Yang teringatlah dalam fikiran saya sekarang ini adalah satu sahabiah, satu Sri Kandi yang hebat, yang bernama Khawlah Al-Azwar. Ustaz tahu tak apa maksud namanya Khawlah itu? Apa yang Ustaz? Setakat yang saya silap-silap tak sikit-sikit lah. Kalau tak silap saya, Khawlah bermaksud rusa betina. Rusa betina. Orang Arab memang obses dengan rusa, cantik, tangkas dan sebagainya. Gagah kasih. Dia Khawlah Al-Azwar. Khawlah Al-Azwar ini adalah merupakan dia ada seorang adik. Dia ada seorang adik. Adik dia bernama Dirar bin Azwar. Kisah bermula kegagahan dia terpacul dan terpantul apabila Dirar ini ditawan oleh pihak musuh. Kalau tak silap saya dalam peperangan menentang Rom ketika itu. Jadi ketika peperangan menentang Rom itu, Khawlah dengar berita abang dia ditangkap, lalu dia terus ambil kuda tanpa minta izin dengan Rasulullah, dengan Khalid Al-Walid panggil perang ketika itu. Kalau minta izin dah tentu orang panggil Ustaz. Maklumlah. Perempuan. Tapi inilah yang dinamakan inisiatif. Orang muda ada inisiatif. Dan kemenangan dalam peperangan menentang Rom ketika itu, sumbangan terbesarnya ialah kerana Khawlah binti Azwar ini. Sampai Khalid Al-Walid melihat Khawlah berjuang di atas kuda, berjubah hitam, berserban hijau, menutup mukanya. Sampai Khalid Walid memberikan pengiktirafan. Khalid Walid laungkan satu laungan, mari kita tolong pemuda itu. Sebab katanya Khawlah Al-Azwar masa tu orang tak tahu dia lelaki perempuan. Jadi bila dia menunggang kuda tu pantas. Bagaikan kilat bagaikan halilintar. Maju, menentang, menebas kepala-kepala musuh yang menentang perjuangan Islam itu. Allahu Akbar. Jadi Khawlah Al-Azwar ini sehinggalah mendapat kemenangan di pihak tentera Islam. Maksud tu Ustaz, saya dengar cerita ada ingatkan yang pecut tu adalah Khalid Al-Walid. Oh ya betul Ustaz. Saya pun baru teringat. Jadi satu orang panglima juga, panglima bawahan kepada Khalid Al-Walid yang bernama Rafi' bin Muairah. Ketika itu ditanya oleh seorang sahabat, siapakah pemuda yang hebat itu, yang menunggang kuda itu? Datuk Khalid Rafi' berkata, itulah bos kita, Khalid Al-Walid. Siapa lagi kalau bukan bos kita yang hebat? Tiba-tiba Zas Khalid Al-Walid lalu depan dia. Kalau macam ni siapa yang gagah perkasa ni? Lalu Khalid Al-Walid berkata, itu lagi aku pun tertanya-tanya juga. Siapakah pemuda itu? Lalu ketika itu barulah Khalid Al-Walid melaungkan, ayuh mari kita tolong pemuda itu. Dengan penuh semangat berjuang sehinggalah
Akhirnya Akhirnya. musuh ditewaskan. menawan suatu kuasa besar Rom. Kan? Okey. Ketika Subhanallah. itu. Jadi sampai kita itulah dia akhir babak Lepas episod peperangan. ini selepas peperangan Khalid Al-Walid ialah rasa ingin tahu yang membuat-buat dalam hatinya Siapa juga agaknya, siapa agaknya sebab dia buka. Lalu ditanya berkali-kali oleh Khalid Al-Walid kepada si Pemuda. tadi, Pemuda sopol. siapakah kamu Hmm. yang hebat dalam berjuang, melepaskan musuh, gagah, berani, perkasa, wahai pemuda? Lalu semua tertunggu-tunggu jawapan daripada si pemuda tadi. Lalu malam diam seribu bahasa pemuda tadi. Lalu pemuda tadi jalan Berlalu selama pergi. dia, meninggalkan berlalu pergi Khalid Al-Walid dan juga sahabatnya. Ya. Lalu Khalid Al-Walid pun sudah ada sedikit dengar kan? Kerana Yelah, orang tak jawab ya, soalan dia kan. orang Dia tak pula. jawab, tak jawab soalan panglima perang ni. Ya, betul. Jadi panglima sudah murka. Jadi lalu panglima tadi mengejar pemuda tadi, dan lalu pemuda tadi disebut dan diancam oleh Khalid Walid. Tadi puji, sekarang ancam pula. Wahai pemuda, kamu sudah mengganggu hatiku dan hati Yelah, tak pejuang jawab yang soalan lain. lain. Siapakah kamu? Sambil berhembuskan pedang. Khawlah binti Al-Aswar menjawab, aku malu kerana aku seorang perempuan. Masya Allah. Lalu tercenganglah. Agaknya lah, kalau saya lah jadi Khalid Walid, terjatuh pedang di tangannya. Dan Rupa-rupanya- itu rupanya seorang pemudi, seorang Serikandi. Subhanallah. Subhanallah. Ustaz, saya ni ada satu lagu lah untuk saya Okey, saya kalau jumpa Ustaz Zain mesti dah minta dia nyanyi pada balik. Khawlah Al-Aswar. Untuk Haulah Al-Azwar. Ya, Okey, tapi silakan. dengan syarat lah. Dengan Ya. syarat Ustaz Alim kena join sekali lah. Okey, no problem. Ah, Kita nyanyi sama-sama. Moga-moga saya ingat lagi lah liriknya Ya, ya. Kalau Ustaz Zain tak ingat, saya lagi tak ingat. Okey. Secari calar kukir, menerlah titisan darah merah pekat mengalir. Lautan perjuangan, arus mihna, gelombang fitnah badai syaitan, tafan nafsu padu denderu memisung arah. Perjuangan namun mujahidah tetap cekal tabah meneruskan perjuangan menuju pelabuhan pulau impian. Itulah mujahidah, ialah Khawlah Al-Azwar. Masya Allah, hebat betul. Nyanyian yang begitu menyentuh jiwa. Rasanya macam tak cukup Ustaz. Kita nak sembang pasal sahabat Nabi ni. Ramai sangat sahabat-sahabat Nabi di kalangan remaja. Rasanya ratusan nama. Kalau kita nak kaji satu persatu mungkin boleh melelehkan air mata kerana atas dasar kecintaan mereka pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak-banyakkan berselawat dan kita mengkaji kisah-kisah tentang sahabat-sahabat ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.